Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali membincangkan di dalam ceramah pada malam ini mencari keberkatan umur, azam di tahun baru. Mohon izin daripada jemaah kita menganjakkan sedikit waktu solat fardu isyak secara berjemaah. Hadirin hadirat sekalian, bagaimana nak mendapat keberkatan umur? Tadi sebelum azan kita bercerita tentang bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, antara manusia yang contoh terbaik. Berkatnya kehidupan dia, walau dah meninggal sekalipun, masih lagi kebaikannya itu berjalan. Ini berkat betul umur dia. Tadi kita bercerita tentang telaga ataupun Bi'ru Raumah, salah satu telaga yang paling Nabi idam-idamkan agar dapat dibeli oleh orang Islam. Ramai orang Islam mencuba nak beli, tak berjaya. Tapi Uthman bin Affan ini satu-satunya orang yang berjaya. Uthman ni tuan-tuan, sahabat Nabi yang kaya, dan saya ingat dia lebih kaya daripada Abdurrahman bin Auf, tapi tak ditonjolkan dalam sejarah. Pertama sebab dia menantu Nabi, tak boleh tonjol ingat dia kaya. Yang kedua, dia khalifah. Orang politik walau kaya macam mana, duit berkepuk sekalipun, dia tak ada cerita ke orang, dia kena nampak menjadi khadam saja. Sebenarnya dia kaya. Masa di Mekah, masa dia beli telaga Bi'ru Raumah itu, Abdurrahman bin Auf baru tengah kulu kilir nak daftar syarikat SSM macam tu. Baru nak daftar company, baru nak buka syarikat. Uthman dah kaya ke dah? Uthman kaya betul. Dia datang jumpa pakcik Yahudi tu. Cik dia kata, ya Uthman, mu ni tak kerti bahasa. Aku kata aku tak nak jual kan. Uthman ni dia pandai diplomasi. Ini seorang diplomat. Mulut manis agaknya ya, cakap pandai. Sebab dia orang politik kena pandai bercakap, kena pandai berunding. Orang politik kalau bercakap buat tekok bersolehe, baik tak payah jadi pemimpin politik. Orang politik ni cakap kena lembut, kena berhalus, manis, boleh hurun di semut mulut ni, manis sangat cakap. Kena begitu orang politik. Dia tak boleh nak ajak tumbuk siang malam baik masuk McGregor, lawan tumbuk masuk Gusti senang. Dia orang politik, dia pandai berunding. Seni berunding tu, kita orang kampung ni tak kerti berunding, tak dapat sudah halang tak engkau gitu kan. Pening-pening aja bertumbuk. Dia tak, orang politik dia pandai berunding. Uthman berunding. Pakcik, janganlah bagilah peluang saya explain dulu, bagi saya present 1 minit dah lah. PowerPoint semua ada contoh bagi saya present, dengar dia setuju tak setuju. Orang lain datang kosong, saya bawa macam-macam dokumen dia. 1 minit je boleh? Boleh lah Uthman, apa cerita? Gini pakcik, saya nak beli telaga pakcik, tapi saya tahu pakcik tak nak jual. Gini, saya beli separuh telaga, boleh tak? Yahudi kata lain macam proposal ni. Macam mana kan nak beli separuh pula? Ginilah pakcik, saya kira pajak sajalah. Saya pakai 2 hari, pakcik pakai 2 hari, pakai 2 hari, pakai 2 hari. Kita buat kontrak berapa tahun, terus sambung tengok performance lah. Menarik juga cadangan kau tu semua. Itulah pakcik tak ada dengar cakap saya. Saya tahu dah pakcik tak nak jual, saya beli separuh saja. Gini Allah Uthman, aku ni kalau nak jual separuh, tak tahu pula berapa harga aku nak jual. Pakcik buka jaga, saya tak ada masalah. Pakcik Yahudi tu kata beginilah, aku tolak 10,000 dirham boleh? 10,000 pakai 2 hari, mahal. Tapi Uthman ni nak menunjukkan dia ni good paymaster. Duit ada. Berapa pakcik? 10,000 dirham lah, pakai separuh. 10,000 pakcik punya pasal, saya bayar 12,000. Lagi pakcik tu speechlessnya. Wah, orang biasa buka 10 minta kurang 8, ini buka 10 up lagi 12. Mana dia dah tackle hati orang tu. Orang pandai. Dia beli 12,000 bagi 2, panggil lawyer, buat surat agreement, hitam putih ada, mati stamp bayar hasil. Kira tak ada isu lah dari segi perundangan. Setuju. Bila dia dapat beli telaga tu, Uthman pun buat announcement, orang Islam, engkau orang tak payah beli air dengan pakcik Yahudi tu lagi. Aku pajak dengan dia 2 hari, 2 hari, 2 hari. Jadi hari ni dengan esok engkau ambil air tu, engkau pulun sampai ke dalam, tak apa, ambil siang malam, simpan stok untuk 2 hari. Hari lusa kau jangan pergi dah beli dengan orang tu. Faham semua? Faham Uthman. Orang pulun ambil air 2 hari siang malam, 2 hari. Mari ketika pakcik Yahudi buka kedai, tak ada orang beli. Mana bagi orang Islam tak mandi kau ayah? Tak ada dah ngambil air. Bila lama kelamaan dia pun tahu, ni Uthman dah kenakan aku ni. Tapi dia tak boleh nak marah, ada perjanjian. Tidak dinyatakan boleh beri orang, tak ada. Jadi ikut Uthman lah nak buat apa. Dia tak tahu Uthman buat wakaf.
Jadi akhirnya dia dah kalah begitu saja. Lepas beberapa minggu Osman pun datang, nengok pakcik Yahudi ni pun lain macam. Pakcik nampak serabut, nampak dengan jamban tak cukur. Biasa masalah ni kalau jamban tak cukur ni orang masalah. Ginilah pakcik, saya cadang pakcik. Patutnya pakcik umur sekarang ni tak payah kerja dah. Nak jual air buat apa? Anak dah tak sekolah, dah besar-besar, nak kerja buat apa? Baik duduk rumah je. Kalau saya jadi pakcik, saya dapat 12,000 hari tu, saya dah pergi berjalan nak melancong, naik cruise pergi Krabi, Phuket, ke mana. Benda yang patut zaman itu pergi Jerusalem, kantuk kepala dinding tu semayang hari-hari. Yang sibuk lagi cari duit buat apa, dah tua dah. Pergi berjalan, pusing dunia, merantau, pergi mengembara. Jadi pakcik duduk berniaga buat apa? Saya cadang begini, ini separuh telaga saya beli je lah. Pakcik jual ke saya, pakcik ambil duit pergi berjalan. Anak-anak main lantak dia cari sendiri lah. Duit dah tua-tua semua kan, takkan kita mikir dia hadiah. Betul juga Osman, aku tak terfikirlah nasihat begini. Itulah pakcik beginilah. Pakcik tolak je ke saya, 8,000 saya sanggup beli. Take it or leave it. Kalau tak ada lah. 8,000 duit ni, mana komen-komen 20 lah saya kira. Campur yang duit hari tu. Yahudi kata munasabah juga lah, 20,000 aku tolak 8,000. Osman bila ambil, dia terus buat pengumuman, ini telaga milik semua orang Islam. Dia tanam pelok pokok kurma, ada 1,550 batang kurma dia tanam keliling. Siapa nak makan, makanlah. Sampai berikat bila dia dah meninggal dunia, air tu masih lagi mengalir sampai sekarang, dan pokok tu masih bubuh sampai sekarang. Jadi kerajaan Saudi dah tak tahu nak buat apa. Buahnya banyak, jual. Sedekah, jual. Dapat jual, ada hasil. Hasil nak masuk kat mana? Akhirnya kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Wakaf Arab Saudi buat satu akaun bank atas nama Osman bin Affan. Orang dah meninggal, ada akaun lagi. Duit dia masuk je lah kerja, tak pernah keluar. Bila nak mencocok dia dah meninggal, memang tak pernah cocok duit. Duit dia masuk sama. Kurma jual benda tu, macam-macam lah. Orang pun bila dengar kurma ladang Osman bin Affan, lain. Dia barakahnya orang nak. Jadi harga tu memang lain sikit lah. Buka akaun, duit dia dah membuat-buat berjuta, dia tak tahu nak buat apa. Jadi Kementerian Wakaf Arab Saudi, dia melabur beli pula sebidang tanah dekat dengan Masjid Nabawi, sebelah saja. Dia buat pula hotel 5 bintang. Ada pula satu syarikat hotel international sewa pula hotel tu. Keuntungan setahun 50 juta riyal. Duit lagi. Bila nak habis duit dia? Dia yang sedapnya ada beberapa orang pergi ziarah Madinah, terkejut tengok papan projek hotel bangunannya. Owner tanah Osman bin Affan. Ada lagi nama dia. Inilah barakah, umur berkat. Dah meninggal pun masih lagi dikenang orang kebaikan, namanya masih harum. Adik tuan-tuan yang nak berangkat pergi umrah ziarah Madinah, jangan lupa pergi Bi'run Osman. Salah satu destinasi yang jarang orang pergi. Dia tak jauh, lebih kurang dalam 6 km daripada Masjid Nabawi. Kalau package tak buat, boleh naik taksi ya. Tahan taksi putih hujrah tu. Rahvin, dia tanya, pergi mana? Bi'run Osman. Dia faham, Telaga Osman. Bi'run Osman. Jangan cakap Kelantan, dia tak faham. Rahvin, Bi'run Semeh. Semeh nak ada. Apa dia Semeh? Dia buat orang Kelantan kan, Osman panggil Semeh. Bi'run Semeh boleh kau? Tak boleh, itu tak lepas. Arab tak faham.